أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب يسر ولا تؤسر، رب تمم بالخير. Amma ba'du. Yang dimuliakan pengurusi majlis Ustaz Fuzaimi, yang juga merupakan pengurus Pertubuhan Ulama Dakwah Selangor cawangan Johor, dan juga isterinya Ustazah Akmal, dan seterusnya muslimin muslimat yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita berada dalam majlis ini. Yang majlis ini tidak lain tidak bukan hanya untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang Allah akan menurunkan rahmat dan sakinah kepada mereka yang berada dalam majlis ilmu, dan para mereka akan membukakan sayapnya sebagai tanda redha kepada penuntut yang berada dalam majlis ilmu. Semoga kita terus akan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dijemput olehnya. Dan sekarang pun hujan. Kita sama-sama baca doa Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga Allah memberi manfaat daripada hujan ini. Yang kedua, kami nak minta maaf sebab kita mula lewat daripada jadual. Kemudian yang ketiga, jazakumullah khair kepada semua yang hadir. Mungkin ada datang daripada jauh, daripada JB, tapi kami yang paling jauh lah. Kami yang paling jauh daripada Shah Alam. Okey. Tujuan kita berkumpul pada petang ini macam biasalah bila kita pergi ke mana-mana tempat, mana-mana negeri, mana-mana daerah. Tujuannya hanya satu sahaja, iaitu untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, dan lebih penting daripada itu, tanggungjawab kita sebagai penuntut ilmu ataupun pelajar agama. Semua ni saya yakin semua adalah pelajar agama, betul tak? Betul kan? Yang datang sini biasa dah belajar, sama ada dengan saya ke ataupun dengan ustaz lain. Jadi kalau setiap malam kita akan buat kelas secara live daripada Shah Alam, itu kewajipan saya menyampaikan bila saya berilmu. Dan bila di hujung minggu kami akan pergi mana-mana tempat, mana-mana negeri sampai ke Sabah untuk berpesan kepada mereka yang belajar ni, belajar dengan saya ke belajar dengan siapa pun, untuk memberi pesan, untuk memberi peringatan tentang tanggungjawab mereka yang belajar ilmu agama khususnya. Kalau kita kahwin, kita rasa kita bertanggungjawab terhadap isteri, dan bila kita ada anak, kita rasa bertanggungjawab. Tanggungjawab kita semakin berat. Sebab tu kita akan buat apa sahaja, sama ada dari segi mencari nafkahnya,
menjaga keselamatan isteri, anak-anak, menjaga kesihatan mereka, kita rasa bertanggungjawab. Bila kita tak bagi makan pada anak, pada isteri, tak bagi rumah yang selesa, kita rasa macam bersalah. Sebab itu manusia sanggup bekerja walaupun kadang-kadang membahayakan dirinya demi untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai suami, sebagai bapa, sebagai isteri dan sebagainya. Tetapi tak ramai yang rasa tanggungjawab untuk selamatkan orang lain daripada benda yang paling besar yang menyebabkan manusia bermasalah. Kerana masalah inilah semua datang masalah-masalah yang lain. Masalah pendidikan, masalah akhlak, masalah ekonomi, masalah politik, semua berpunca daripada satu masalah ni. Dan kerana masalah inilah Rasulullah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana masalah inilah Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Para Rasul tak diutuskan oleh Allah melainkan untuk menyelesaikan masalah ini. Quran tidak diturunkan melainkan untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab itulah bila selesai masalah ini, Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa masalah itu? Yang ramai orang tak sedar, khususnya yang menuntut ilmu. Yang tak menuntut ilmu memang dia tak tahu sebab dia tak berilmu. Apa masalah itu? Boleh tak bagi jawapan? Tauhid. Masalah Tauhid. Dia sebenar Tauhid tu pecahan daripada masalah ni. Berdakwah tu pecahan daripada masalah ni. Apa dia? Masalah ialah kejahilan. Jahil, betul. Masyarakat Arab Mekah berilmu tak? Berilmu. Ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi ahli perniagaan. Mereka berilmu, tapi mereka tetap digelar masyarakat jahiliyah. Sebab apa? Sebab mereka jahil tentang Allah. Jadi tauhid pecah daripada situ. Kan? Sebab itu Quran dikatakan sebagai nur yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Kegelapan apa? Kejahilan. Kepada cahaya, iaitu ilmu. Jadi semua orang boleh kata rasa tanggungjawab dia terhadap isteri, terhadap anak, terhadap mak bapak. Tapi tak ramai yang rasa tanggungjawab dia wajib memberi ilmu kepada isterinya, kepada anak-anaknya, kepada kawan-kawan, kepada sahabat, kepada jiran, kepada masyarakat. Dia tak rasa, betul kan? Sebab tu tak ada orang pergi berjalan untuk bagi ilmu pada orang. Yang ada keluar pagi balik petang cari rezeki untuknya, betul? Nabi keluar pagi balik petang cari apa? Apa yang Nabi buat? Menghilangkan kejahilan. Pagi, petang, siang, malam. Betul. 13 tahun di Mekah. Itulah kerja Nabi. Menghilangkan kejahilan. Dan risikonya apa? Risikonya hilang rezeki. Tapi berapa ramai yang dah terbalik? Keluar pagi, balik petang, cari rezeki. Risikonya apa? Terus kekal dalam kejahilan. Betul? Percayalah, yakinlah, semua masalah masyarakat kita berpunca daripada kejahilan. Kenapa? Kenapa masyarakat kita boleh kata majoritinya jahil, jahil agama? Dalam ilmu dunia mereka tak ada masalah.
mungkin nombor satu kan. Tapi dalam bab agama, kebanyakan masyarakat jahil. Betul kan? Setuju tak? Setuju. Apa puncanya? Apa punca? Apa punca? Kalau tak ada rezeki, kita senang dia jawab. Sebab tak bekerja. Sebab malah bekerja. Kan? Ha? Tak belajar. Sebab tak belajar. Kenapa tak belajar? Sebab malas. Sebab malas. Okey, saya nak tanya, ilmu ni secara umumnya manusia suka tak belajar agama? Tak suka kan? Tak suka. Jadi bila tak suka, malaslah. Jadi kalau kita nak tunggu orang jahil suka belajar agama, sampai bila kita akan tunggu? Betul tak? Dia jahil ni bukan macam lapar. Kalau jahil tu macam lapar, dia cari. Betul tak? Kita boleh tak tahan lapar satu hari? Boleh? Ha? Lebih? Ini memang tak boleh makan ni. Ada penyakit kan? Lebih. Kalau berpuasa kan, start waktu subuh, waktu maghrib berbuka tak? Kenapa tak tahan? Tak boleh kan? Antara solat dengan berbuka, kita dahulukan apa? Sebab apa? Lapar ada rasa. Betul tak? Tapi jahil ada rasa tak? Tak ada. Jahil tak ada rasa. Kemudian ilmu ni satu benda yang nafsu tak suka. Ditambah satu lagi, dengan belajar agama, orang tak nampak keuntungan duniawi. Betul? Siapa yang pergi belajar agama, akhirnya dinaikkan pangkatnya. Siapa? Bos, saya pergi kuliah maghrib start malam. Bos pun okey, saya naik pangkat. Ada? Bos pun tak pergi. Ha? Betul tak? Jadi kalau alasan malas, salah siapa? Ramai yang jahil sebab malas. Salah siapa? Salah siapa? Saya nak tanya masyarakat jahiliah Mekah, sebelum turun Al-Quran, sebelum Nabi diutuskan, mereka rajin tak belajar? Mereka rajin tak belajar? Ha? Masyarakat jahiliah ni, mereka rajin ke? Tak. Tapi macam mana akhirnya mereka jadi rajin dan suka belajar? Sebab apa? Ha? Sebab dakwah Rasulullah. Rasulullah tunggu tak orang yang jahil ni jemput pergi ceramah? Kalau Rasulullah jemput, tunggu Abu Jahal jemput, sampai bila dia akan jemput? Mana Abu Jahal tak jemput saya ni? Mana Abu Sufyan, mana tak jemput saya kan? Ilmu memang manusia tak suka. Bila tak suka, dia akan malaslah. Maka kewajipan siapa menjadikan orang jahil rajin dan suka belajar? Kewajipan siapa? Kewajipan siapa? Ha? Ada ilmu, Ustaz. Orang yang Ada ilmu. berilmu. Entah ada ilmu, ada ilmu tak? Saya menuntut ilmu. Ha? Penuntut ilmu sejak bila? Baru, Ustaz. Baru tu berapa hari? Saya nak maklumat tepat dah. Berapa hari dah baru tu? Mungkin berapa tahun. Mana mungkin? Tak nak kira, Ustaz. Ha? Tak kira, Ustaz. Tak kira, tapi boleh agakkan bila start belajar. Mungkin 10 tahun. Masya Allah. 10 tahun baru. 10 tahun baru. Jadi yang lama berapa tahun? Mungkin 23 tahun. Ha? Okey, ente belajar 10 tahun. Ini bukan masalah ente sajalah, tapi inilah fenomena yang berlaku kan. 10 tahun belajar, dah rasa baru dan tak pergi sampai ke ilmu. Betul tak? Tapi kita semua dengar Nabi kata, sampaikan dariku walaupun. Betul tak? Dengar tak hadis tu? Boleh faham hadis tu? Kenapa tunggu 10 tahun? Sampaikan pada keluarga dulu, Ustaz. Berapa lama sampai keluarga? Nabi bila dapat wahyu, Nabi turun tak sampai pada keluarga? Ha? Betul? Khadijah kan?
Kemudian nak sampai pada Abu Bakar, Nabi ambil masa tak 10 tahun? Ha? Tak. Abu Bakar bila beriman, hari pertama beriman, dia ambil masa tak 10 tahun. Baru dia nak sampai pada Osman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf. Dia ambil masa tak 10 tahun? Tak ada. Jadi kita ni ambil ikutan siapa ni? Sampai pada keluarga dulu 10 tahun. Siapa ikutan kita? Siapa ikutan kita? Ada dalil ni Ustaz. Ayat Allah kata jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab neraka. Oh, dalil. Cuba baca dalil tu. Ayat Al-Quran Ustaz. Yalah, tahulah, bacalah. Tak tahu ayat ni, tak ingat. Tapi nak makna dia tahu Ustaz. Oh, makna dia. Wahai ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu satu ayat. Tahu tak dalam Quran ada berapa ayat? Ada 6,000 lebih. Kan? Allah kata apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wajib kamu menjadi umat yang sentiasa mengajak pada yang makruf. Ayat Quran juga. Allah kata tak? Kuntum khaira ummatin ta'muruna bil ma'ruf. Allah sebut tak? Allah sebut. Nabi sebut tak? Man ra'a minkum munkaran. Siapa saja melihat kemungkaran, cegah. Ada tak hadis? Siapa melihat kemungkaran, cegah setelah 10 tahun. Tak ada kan? Tak ada. Bahkan lagi jelas, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi bukan, saya nak tekankan apa di sini. Kenapa kebanyakan masyarakat kita jahil? Yang menyebabkan macam-macam masalah berlaku. Punca jahil agama je. Sebab bukan tak ada orang yang berilmu. Banyak tak kelas agama di Malaysia. Banyak tak pusat pengajian. Banyak tak penuntut ilmu agama. Di merata tempat, betul? Zaman Rasulullah, ada tak pusat pengajian? Ada tak kuliah maghrib setiap malam? Ada tak pusat tahfiz? Ada tak sekolah harap? Semua tak ada. Tapi ilmu sampai tak pada semua masyarakat? Sampai tak? Kenapa kita sekarang kelas agama semakin banyak, center semakin banyak, pusat agama semakin banyak, pondok semakin banyak, pengajian Islam semakin banyak, tapi ilmu tak tersebar? Betul? Kenapa? Ya? Berkau sikit. Disekat. Disekat oleh siapa? Pemerintah. Boleh tak bukti pada saya bila entah berdakwah pemerintah sekat? Berapa kali entah pergi berdakwah ada pemerintah sekat? Ha? Belum lagi. Lepas tu jangan salahkan pemerintah. Sebenarnya kita belum lagi berdakwah, betul tak? Dia sebenarnya pemerintah sekat tu bila tu? Ha? Tak, dia pertama sekali kita kena faham, bila kita sampaikan ilmu mesti tak ada cabaran. Kalau kita nak sampaikan ilmu, nak sampaikan kebaikan dengan harapan tidak ada halangan, tidak ada cabaran, jangan sampaikan. Itu bukan ilmu. Itu bukan ilmu. Betul tak? Orang yang paling hebat, pendakwah yang paling hebat, disekat tak dakwahnya? Siapa? Nabi. Rasulullah. Sahabat Nabi disekat, selemah kita jangan pula pertikaikan orang sekat. Tapi pertikaikan, aku dah buat ke belum? Jadi saya nak petani, tujuan macam saya beritahu, kita dah belajar. Dan orang jahil begitu ramai. Di mana? Di mana-mana sahaja. Betul tak? Tak payah pergi jauh. Kadang-kadang kampung kita, kadang-kadang taman kita, kadang-kadang sahabat kita, kadang-kadang saudara mara kita. Tapi kita menjadi tak boleh cakap. Betul tak? Tak boleh cakap. Tapi kalau buat cakap gosip ke, lancar je. Betul kan? Setengah jam tak berhenti. Orang suruh berhenti, tak berhenti lagi. Tapi kalau buat agama yang kita dah belajar, yang terang-terang ada dalil, yang kita yakin sahih, tak terkeluar. Kenapa? Kenapa?
Saya nak sebut beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan bahawa siapa yang berilmu dan tak sampaikan, dia akan menanggung dosa dan dia akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba buka surah. Semua ada Quran kan? Surah Ali Imran 187. Surah Ali Imran 187. Jumpa? Semua ada? Minta semua buka Surah Ali Imran ayat 187. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas wala taktumunahu. Ayat ini cukup jelas. Cuba kita tengok maksud dia. Allah kata apa? Wa'is, dan InsyaAllah kita sebelum keluar ni kita akan faham dan hayati ayat-ayat Allah dengan jelas. Dan lepas ni kita akan sampaikan insyaAllah. Okey, maksud dia Allah kata apa? Wa'is, dan ingatlah ketika mana akhazallah, Allah mengambil misak, perjanjian. Dengan siapa ni? Dengan siapa? Allazina utul kitab, dengan orang yang diberi kitab. Ahli tafsir mengatakan diberi kitab di sini maksudnya ialah siapa saja yang diberi ilmu, Allah sudah ada perjanjian dengan Allah. Siapa saja yang diberi kitab, siapa saja yang diberi ilmu agama, sebenarnya dia telah ada satu perjanjian dengan Allah. Apa perjanjiannya? Latubayyinannahu, iaitu pasti kamu akan jelaskan ilmu itu kepada siapa? Linnas. Allah sebut linnas. Bila sebut linnas, siapa? Semua. Kita bukan ustaz, jadi tak payahlah mengajar di masjid, betul? Dan tak payahlah minta tauliah, sebab kita bukan ustaz, betul? Tapi An-Nas ni yang banyak duduk di mana? An-Nas ni di luar, betul tak? Yang masjid berapa peratus je? Yang masjid jangan kacau, serah pada ustaz. Yang kat luar tu ustaz tak kacau, pergi kacau yang di luar, yang ustaz tak kacau tu. Ramai tak yang ustaz tak kacau? Ada di mana-mana tak? Dan bila-bila masa, betul tak? Mereka tak tahu, kadang-kadang tak solat, cara solat pun tak betul, cara wuduk pun tak betul, mengucap pun tak pernah. Ada. Kita macam-macam kita belajar, macam-macam kita tahu, tapi kita tak pernah rasa bertanggungjawab nak sampaikan kepada ni. Pakcik, macam mana pakcik? Keadaan pakcik macam mana? Keluarga macam mana? Kerja apa kan? Solat macam mana kan? Tanya. Betul tak? Daripada situ, kita tanya keadaan dia, kita tunjukkan kita sayang pada dia. Kita ambil berat pasal dia. Mula bila dia rasa kita sayang, kita masuklah sikit-sikit. Itulah dakwah. Ini perjanjian. Siapa ni? Siapa saja yang diberi ilmu. Dan kita semua termasuk dalam perjanjian ni. Wajib kamu terangkan kepada siapa? An-Nas. Satu perjanjian. Yang kedua, jangan kamu sembunyikannya. Apa makna jangan sembunyi? Jangan tak sampaikan. Sebenar ayat kamu kena terangkan, bukankah bermakna jangan sembunyikan? Betul? Betul kan?
Kalau ayat pasti kamu kena terangkan, sudah bermakna jangan sembunyikan. Tak perlu lagi Allah sebut jangan sembunyikan. Betul tak? Tapi kenapa Allah sebut lagi? Kenapa Allah sebut lagi jangan sembunyikan? Sedangkan perintah supaya terangkan bermakna jangan sembunyilah tu. Boleh faham? Kenapa Allah sebut lagi jangan sembunyikan? Itu satu penegasan. Kalau sampaikan, kalau terangkan, sampaikan semua. Jangan ada satu benda pun kamu sembunyikan. Sebab ada juga orang sampaikan, tapi tak semua. Yang orang tak suka, dia tak sampaikan. Yang bercanggah dengan pihak tertentu, dia tak sampaikan. Allah kata, jangan sembunyikan. Boleh? Sekarang Allah perintah kepada siapa ni? Ustaz, ulama, ataupun siapa ni? Siapa yang diberi kitab, siapa yang diberi ilmu? Kita termasuk tak? Masuk. Jadi kita dah laksana tak perjanjian tersebut? Tanya diri kita. Tugas saya di sini bukan nak menjadi polis kepada semua, tak. Tugas saya ialah nak beri peringatan pada pertama diri saya, yang kedua kepada penuntut ilmu ni. Jangan belajar. Berapa ramai yang mati dalam kejahilan? Siapa? Sahabat duduk sebelah kamu, jiran kamu, taman kamu, saudara mara kamu mati dalam kejahilan, buat benda yang salah. Kamu duduk belajar benda yang betul dah bertahun-tahun. Bertanggungjawab tak kita? Kalau Nabi kata tidak beriman seseorang kamu sekiranya kamu tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan kamu tahu jiran kamu lapar kan? Tak beriman. Kita tahu jiran kita lapar, tapi kita boleh tidur dalam keadaan kenyang. Nabi kata kamu tak beriman. Sebab apa? Kenapa? Sebab apa dia? Tak, kenapa tak beriman bila kita tidur dalam keadaan kenyang sedangkan kita tahu jiran kita lapar? Sebab kamu dalam hati kamu tidak ada rahmat. Tidak ada rahmat kepada orang lain. Kamu tak beriman. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Sebab tu Nabi kata, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hendaklah kamu kena ada rasa rahmat kepada siapa saja yang di atas muka bumi, barulah Allah akan merahmati kamu. Jadi kamu akan dapat rahmat Allah berdasarkan apa? Setakat mana kamu rahmat pada orang. Bila kamu tahu jiran sebelah lapar, kamu tidur, kamu tak ada rahmat, Allah tak akan bagi rahmat pada kamu. Okey, itu jiran yang lapar. Cuba bayangkan kalau jiran tu jahil agama, mana lebih parah? Mana lebih parah? Ya? Jahil agama, betul tak? Mana lebih ramai? Jiran yang lapar dengan jiran yang jahil agama? Mana lebih ramai? Masyarakat yang lapar dengan masyarakat yang jahil. Okey, kita buat alasan orang miskin lapar kita tak boleh bantu sebab kita tak ada duit. Okey. Tapi orang jahil yang ramai di luar, kita nak buat alasan apa? Kita tak ada ilmu. Susah ke nak ajar, contohlah nak ajar mengucap kepada orang yang jahil? Dia tak payahlah yang non-Muslim kan. Kadang-kadang yang dah Muslim, betul? Ramai tak yang Muslim yang masih tauhidnya ada masalah kan? Ramai. Yang buat benda-benda yang bercanggah, yang sesat lagi menyesatkan, begitu ramai. Kadang-kadang bukan orang lain, sahabat kita je. Kita pergi belajar, kita pergi salat, kawan kita tak pergi belajar, dan sepatah pun tak keluar. Allah kata sampaikan, terangkan.
Jadi Nabi buat perumpamaan, kalau orang lapar, kita tidur dalam keadaan pun tak beriman. Kalau orang jahil, kita tidur dalam keadaan kita berilmu. Apa kesannya? Kesannya buka surah Al-Baqarah ayat 159. Surah Al-Baqarah ayat 159. Ayat ni mungkin kita biasa dengar. Jadi saya nak semua ni, semua ada Quran terjemahkan. Masing-masing baca ayat 159 dan 160. Baca sedikit terjemahan, boleh faham tak? Dan kalau faham, apa perasaan kita? Okey, dah baca semua. Saya nak ingatkan kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau hati-hati kita semua bersih, pasti kita tak akan jemu membaca dan mentadabbur Al-Quran. Lepas tadabbur, lepas baca, kita tak akan jemu. Bila tu? Kalau hati kita bersih. Makna apa tu? Kalau kita jarang baca Quran, malas baca Quran, itulah tanda hati kita kotor. Hati kita kotor. Dan saya nak ingatkan kepada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang datang peringatan padanya, tapi kali pertama dengar terus dia tolak, maka orang macam ni Allah tak akan bagi lagi ingatan untuk kali kedua dan seterusnya. Sebab apa? Dia sombong. Jangan sombong dengan ayat Allah. Buka dan tengok. Okey, Allah kata apa? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan minal bayyinat, daripada keterangan, wal huda, dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami jelaskannya kepada semua manusia. Kami dah jelaskan clear, tapi dia sembunyikan. Maka Allah kata apa? Apa kesan dia? Kalau yang biarkan jiran lapar, Nabi kata apa? Tak beriman. Okey? Sekarang biarkan masyarakat jahil, Allah kata apa? Allah sendiri melaknat mereka. Dan bukan setakat Allah, tetapi semua makhluk. Allah tak sebut siapa. Allah kata semua para pelaknat. Makna apa tu? Jin melaknat mereka, malaikat melaknat mereka, bahkan orang kafir pun melaknat ni. Orang kafir akan melaknat siapa ni? Orang yang dah berilmu, tahu pasal Islam, tapi tak sampai pada mereka. Kamu memang pentingkan diri. Bila dia sedar, wajib dia bertaubat. Wajib dia bertaubat. Bertaubat daripada dosa apa ni? Dosa apa ni? Ni ramai dosa yang orang tak sedar. Ramai sekarang timbul isu dosa apa? Rasuah kan? Dosa rasuah kan? Betul tak? Jadi tajuk besar. Tapi ini ramai yang tak terlepas pandang. Ini dosa lagi besar ni. Dan dia tak akan dibicarakan di mahkamah di dunia. Dosa iaitu sembunyikan ilmu. Sembunyikan ilmu. Sebab apa? Bukan Allah sahaja melaknat dia, semua para pelaknat akan melaknat. Kenapa kena laknat? Sebab dengan sebab masyarakat jahil, kamu duk belajar, mereka mati jahil, masuk neraka. Punca kamulah mereka masuk neraka. Kesan besar tak bila kita tak sampaikan ilmu pada orang yang jahil? Ya. Kesannya apa?
Bukan masuk penjara. Bukan. Masuk penjara seumur hidup okey lagi. Betul tak? Tapi masuk neraka. Puncanya apa? Ni orang yang duk belajar ni asyik belajar je. Dah berapa ramai yang mati dalam keadaan jahil, akhirnya masuk neraka. Punca ni lah. Betul tak? Jadi saya rasa bertanggungjawab. Sebab tu bukan setakat saya mengajar, saya posting satu Malaysia nak bagi peringatan pada orang yang belajar ni. Ini ancaman daripada siapa ni? Daripada Allah. Kadang-kadang kita rasa antara sebab lah kita tak nak sampaikan. Antara sebabnya apa? Sama sikit Ustaz, Takut dengan diri sendiri Ustaz. Takut dengan diri sendiri. Takut nanti berpecah dengan apa? Orang kan kita sampai kebenaran, mereka orang tak suka kita. Macam mana contoh Nabi kan, Nabi sampaikan kebenaran. Jadi kalau kita sampaikan, mesti kawan-kawan semua lari dari kita. Jadi kan kadang kita sampaikan dengan yang kita mampu sikit-sikit. Tak, okey. Dia sebelum Nabi sampaikan dakwah di Mekah, semua orang Mekah suka tak Nabi? Suka. Dan bila Nabi sampai di hari pertama, orang suka tak? Berpecah tak? Orang maki tak Nabi? 40 tahun orang Mekah puji Nabi Al-Amin. Bila Nabi cakap je ana Rasulullah, terus dia kata apa? Gila tukang sihir. Kan? Betul? Cuba bayangkan kalau Nabi berfikiran macam kita, kalau kau cakap ni berpecah masyarakat. Kalau kau cakap ni orang tak suka pada aku. Kalau aku cakap ni orang boikot aku. Cuba bayangkan kalau Nabi berfikir macam kita, apa jadi dengan umat manusia? Kita pun bukan Islam, betul? Kita pun bukan Islam. Kita tak ada kat sini hari ini kalau Nabi berfikir macam kita. Betul tak? Satu. Yang kedua, antara orang tak suka dengan laknat Allah, yang mana kita elakkan? Realitinya kita elakkan apa? Tak realitinya. Kita lebih takut orang tak suka. Laknat Allah tu macam okey je. Betul tak? Sebab tu Nabi pesan ketika menyampaikan khutbah di Hajjatul Wada, Nabi pesan. Lepas Nabi cerita semua berbagai-bagai kaedah, berbagai-bagai hukum, last kali Nabi kata apa? Last kali Nabi kata, ala hal ballagtu, Nabi kata pada jemaah sahabat, bukankah aku telah sampaikan pada kamu? Maka semua sahabat yang hadir dia kata, na'am, ya, kamu telah sampaikan. Maka Nabi pun kata lagi, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah bahawa aku telah sampaikan. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi tunjuk jarinya ke langit dan Nabi kata, ala falyuballigh asyahid al-ghaib. Hendaklah orang yang hadir sampai pada yang tak datang. Wajib. Sayangnya Nabi pada umat dia, bukan setakat Nabi cerita pada sahabat yang kat depan, Nabi pesan lagi, tolong sampai kepada siapa yang tak. Sayangnya Nabi pada yang tak hadir tu. Ya Allah, betul tak? Ni saya pesan, kita mungkin ada 50 orang. Tolonglah sampaikan apa yang saya sampaikan pada orang lain. Kesian mereka. Ada yang duk belajar sampai 20 tahun tapi sepatah pun tak sampaikan. Ini kamu sedang menempah laknat Allah. Tolong sampaikan. Tolong sampaikan walaupun sepatah. Kan? Jangan takut pada manusia, tapi takutlah pada Tuhan manusia. Bukankah itu kita belajar tauhid kan? Antara mentauhidkan Allah ialah takut hanya kepada Allah. Cuba buka surah An-Nisa ayat 54. Surah Al-Ma'idah.
Surah Al-Ma'idah ayat 54. Boleh masing-masing baca terjemahan dia. Surah Al-Ma'idah ayat 54, muka surat 117. Okey. Boleh Boleh faham? Allah bagi amaran kepada orang-orang yang Yahudi yang sepatut beriman tapi tak nak beriman, ataupun dah beriman tapi nak murtad. Allah bagi amaran. Apa dia? Wahai orang-orang yang beriman, man yartada minkum, siapa yang murtad daripada kalangan kamu daripada agamanya, iaitu agama Islam. Bila ada orang murtad, Allah rugi tak? Mudarat tak pada Islam? Tak. Allah nak bagi tahu, kalau kamu murtad, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan satu kaum yang baru, yang sifatnya apa? Sifat kaum ni yang Allah mendatangkan ganti kepada yang murtad tu. Pertama, Allah cinta pada mereka dan mereka cinta pada Allah. Yang pertama sekali, cinta pada Allah melebihi cinta kepada manusia. Kemudian azillatin 'alal mu'minin, sentiasa lemah lembut, berkasih sayang sesama orang Islam. Kadang-kadang kita tengok ramai orang jahil tapi kita tak peduli, kita sayang tak pada mereka. Tak, tidak ada sifat azillah. Azillah termasuklah rohama, saling berkasih sayang antara sesama orang Islam. Bahkan Nabi kata, kamu tak beriman sehinggalah kamu sayang pada saudara kamu sebagaimana kamu sayang kamu tak beriman. Kalau kamu suka diri kamu berilmu, kamu kena suka saudara kamu berilmu. Bila kamu berilmu tapi kamu biarkan saudara kamu jahil, kamu tak beriman. Kan? Okey. Lepas tu, sifat yang ketiga, berkeras ataupun bertegas dengan orang kafir. Sangat berbeza akhlak orang beriman. Dengan orang beriman, berkasih sayang. Tapi sekarang kita tengok, terbalik tak? Kadang-kadang Islam sama Islam macam musuh kan? Maki hamu sesama Islam, sesama ustaz. Tapi kalau dengan Cina, India, senyum, hello, kan? Terbalik. Yang keempat, sifat keempat orang beriman apa dia? Yujahiduna fi sabilillah, sentiasa berjihad pada jalan Allah dengan harta, dengan masanya, dengan tenaganya, dan kemuncak dengan roh. Dan lepas tu, wala yakhafuna laumata la'im. Sifat orang beriman yang Allah nak ialah mereka tak pernah takut pada laumata, celaan, la'im, orang mencela. Orang nak cela sebab dia cakap benar, langsung dia tak heran. Sebab apa? Dia hanya takut pada. Sekarang antara orang cela dengan Allah cela, yang mana kita kebanyakan orang dahulukan? Subhanallah. Jadi sebenarnya kita ni hamba Allah ke hamba manusia? Betul tak? Kita sangat takut, kalau cakap ni nanti orang kata pula kan, nanti orang pulau. Takut sangat orang kata tu. Allah kata okey lagi, sebab Allah Maha Penyayang, kan? Betul tak? Betul kan? Setuju ke tak? Tak, kalau tak setuju bangkang. Sebab kita negara demokrasi, ya. Okey. Boleh ke? Jadi sifat orang beriman yang Allah nak lahirkan apa dah? Tak pernah takut pada celaan. Dan kalau kita, sebab
ramai yang takut pada celaan itulah penghalang ilmu sampai pada sekian ramai orang yang jahil. Kan? Kadang-kadang pakcik kita kekal dalam keadaan buat benda yang salah walaupun kita dah belajar lama. Sebab apa? Takut orang kata. Boleh ke? Okey. Last sekali. Kelebihan Nabi sebut, mungkin hari ini biasa kita dengar, tapi sebagai tazkirah, peringatan. Wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Sebab apa? Peringatan itu betul-betul memberi manfaat kepada siapa? Orang beriman saja. Allah kata tanfa'ul mu'minin. Kalau peringatan itu kita tak rasa apa-apa faedah, kita belum beriman. Kalau beriman pasti dapat faedah. Okey. Nabi kata apa dalam satu hadis, man su'ila an ilmin. Siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu. Lalu dia sembunyikan. Sembunyikan makna dia tak jawab. Walaupun dia tahu kebenaran, dia tahu dalil, tapi dia tak nak jawab. Malas ke, tak nak kecoh-kecoh ke, maka Nabi bagi amaran. Aljamahullah azza wa jalla bilijamin min narin yaumal qiyamah. Allah akan letak di mulutnya, di mulut kuda dia panggil apa? Dalam bahasa Arab dia panggil lijam. Apa dia panggil? Yang mulut kuda untuk macam break lah. Ha? Oh, handbrake itu bahasa Inggeris. Ha. Jadi Allah akan letakkan kekangan di mulutnya pada hari kiamat. Dan kekangan tu kalau kuda daripada besi. Tapi orang yang tak sampaikan ilmu, kekangan tu daripada apa? Api neraka. Letak kat mulut ni. Di mulut. Kenapa di mulut? Sebab mulut ni lah tak nak cerita kebenaran. Hadis sahih. Sebab itulah hasil daripada tadabbur Al-Quran oleh Nabi, apa berlaku pada sahabat? Tak ada sahabat yang duduk diam. Tak ada sahabat yang duduk diam. Tak ada sahabat yang berani menghadapi laknat Allah. Semua sahabat menyampaikan. Sebab itulah bila Islam semakin melebar, semakin meluas, negara semakin banyak dibuka oleh Islam. Apa jadi? Semua sahabat pergi di mana-mana negara yang baru dibuka untuk apa? Sampaikan ilmu. Kita semua tahu sejarah kan? Sahabat Nabi ada 100,000 lebih masa Nabi wafat. Tapi yang mati di Madinah, berapa ramai? Lebih kurang 10,000 je. 100,000 lagi di mana? Di mana mereka mati? Hampir 100,000 mati di luar Madinah. Sedangkan Madinah tanah yang suci, tanah yang berkat, dan ibadatnya pahala berganda, betul kan? Tapi sahabat tak suka mati di situ. Kenapa? Sebab sahabat lebih takut laknat Allah daripada mungkin dapat pahala, mungkin tak. Duduk Madinah dapat pahala, tapi dalam masa sama dilaknat oleh Allah. Sebab tu hampir sebahagian besar sahabat semua bertebaran di seluruh dunia demi untuk sampaikan ilmu. Dan kerana itulah ilmu sampai pada kita. Percaya tak? Kalau sahabat duduk kat Madinah je, negara Islam dibuka semakin luas, tak ada orang sampaikan ilmu, sahabat nak duduk kat Madinah. Sebab apa? Nak mati di Madinah. Sampaikan ilmu kepada kita. Tak. Itulah sahabat. Sahabat bila tak ada buat Al-Quran, mereka bergerak. Anda sebab itu juga kami bergerak. Kami bergerak sebab apa? Nak gerakkan orang supaya apa? Kita semua selamat. Jangan kita duduk belajar tapi akhirnya di akhirat kita tak selamat. Boleh ke? Boleh, insyaAllah. Simple aja. Contohlah macam tadi kita datang, kita pergi rumah asnaf, satu asnaf. Saya daripada Kuala Lumpur. Asnaf di mana? Di Batu Pahat. Macam mana kita tahu asnaf tu? Macam mana kita tahu?
daripada tadabbur Al-Quran. Ada pelajar tadabbur Al-Quran yang ikut kelas tadabbur, dia tahu kita cari asnaf, dia pun cari asnaf. Bila dia cari asnaf, kita cari guru untuk mengajar asnaf tu. Dan akhirnya kita pergi ziarah asnaf, dan sekarang kita telah buat kelas di rumah asnaf tu. Dan insya-Allah kita akan baiki rumah dah lah, tandas apa semua. Subhanallah, sampai dah ilmu rumah asnaf tu. Dia hidup dah umur dia 48 tahun. Tak pernah orang pergi mengajar di rumah dia, tiba-tiba mengajar. Sebab apa? Tadabbur Al-Quran. Yang menggerakkan ialah mereka yang bila tadabbur Al-Quran masuk kat sini, bila masuk kat sini dia akan bergerak. Dia tak akan duduk diam. Itulah Quran. Kalau duduk diam tu, belajar duduk diam. Dia tak baca ayat ni. Boleh tak? Simple je. Dan sekarang dah ramai pelajar-pelajar tadabbur. Saya dapat feedback daripada pelajar tadabbur di seluruh Malaysia. Mereka belajar tadabbur, mereka buat nota dan mereka ajar kepada saudara mara mereka secara kecilan. Dan setakat ni tidak ada pihak pemerintah yang menghalang. Tak ada. Dan hasilnya berapa ramai dah mesej tadabbur Al-Quran sampai kepada masyarakat di satu Malaysia. Berapa ramai dah, tanpa ada halangan. Kan? Betul. Kita akan ada kekuatan bila kita tadabbur Al-Quran, Al-Quran masuk dalam hati. Itu kekuatan tu. Kita tak akan takut. Sebab apa? Bersama kita siapa? Allah. Macam mana kita sembah Allah, tadabbur pun ayat Allah, tapi masih takut pada orang? Betul tak? Ada something wrong. Kan? Orang lain tak belajar agama, takut pada hantu. Kita belajar agama, takut pada... Ada beza tak? Subhanallah. Jadi saya sayang pada semua. Inni uhibbuka fillah. Saya sayang pada semua ni. Sebab tu kami datang, kami pusing. Ini kali ke... Saya ingat kali ketiga ke? Kali ketiga saya datang ni. Sebab saya sayang pada semua. Inni uhibbuka fillah. Nabi kerana sayang pada manusia, pada umat dia, Nabi sanggup berjalan kaki pergi ke Taif. Betul? Jalan kaki 100 km. Panas. Dan masa tu ada tak RNR? Ada? Tak ada. Nabi naik apa? Jalan kaki 100 km. Seorang Nabi, manusia yang teragung, demi nak selamatkan manusia, demi nak mengelak daripada laknat Allah, Nabi sanggup berjalan kaki. Dan Nabi tahu tak risikonya? Nabi tahu tak risiko? Ya, Nabi tahu. Tapi Nabi lebih yakin risiko tak sampaikan lebih dahsyat daripada risiko menyampaikan. Betul? Risiko menyampaikan paling kurang orang maki. Betul tak? Tapi kalau risiko tak sampaikan, nampak relax. Tapi di akhirat, betul tak? Okey. Saya rasa dah cukup lah. Saya tak tahulah masuk ke ataupun tak masuk. Ataupun masuk keluar balik. Masuk. Benda mungkin yang nampak saya cakap ni serius, garang, nampak kan? Betul tak? Tak garang? Dia benda yang tegas kena tegaskan. Kalau saya cakap benda yang tegas tapi cakap sambil gelak-gelak, tak jadi. Tak jadi, ya. Dan akhir sekali saya nak sebut, apa kita dapat kalau kita sampaikan? Pertama, yang paling pertama sekali, kita selamat daripada laknat Allah. Betul tak? Kalau dah dilaknat oleh Allah, agak-agaklah dapat tak rahmat Allah? Dapat tak? Rahmat lawan dia laknat. Satu. Yang kedua, kalau kita sampaikan, orang terima tak terima, itu bukan urusan kita. Kalau kita sampaikan, Nabi kata apa? Ad-dalu ala khair, ad-dalu ala khair kamisli ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan dapat pahala sama seperti orang yang buat, walaupun dia tak sempat buat.
Sebab itulah antara orang yang paling banyak pahala siapa? Di kalangan sahabat Nabi, Abu Hurairah. Kenapa? Menyampaikan Subhanallah. Walaupun dia hanya belajar dengan Nabi berapa lama? 4 tahun saja. 4 tahun saja. Tapi dia yang paling banyak menyampaikan ilmu daripada Nabi. Betul? Islam kita tak sempurna kalau kita tak baca hadis daripada Abu Hurairah. Dan kita tahu tak, Abu Hurairah adalah antara orang yang paling miskin. Tahu? Dia di mana rumahnya? Tak ada rumah. Dia ahli sufa. Duduk di masjid. Duduk di masjid, lapar. Tapi dia antara orang yang paling banyak dapat pahala. Jadi apa alasan kita? Kita rumah ada, semua kemudahan ada. Betul tak? Sekarang kita nak sampaikan, tekan je. Betul? Tapi kita tak menjadi macam rugi. Alangkah ruginya. Rugi. Kemudian yang kedua, Nabi pun sebut, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am au mimma tala'at asyamsu. Kalau kamu sampaikan, kemudian orang mendapat hidayah. Saya mengajar, ramai yang faham Quran, kemudian dia amalkan. Katalah 100 orang. 100 orang pula sampai pula pada orang lain, 200 orang. 200 pula faham dan amal. Berapa pahala saya dapat? Nabi kata kalau seorang je mendapat hidayah hasil daripada yang kamu sampaikan, lebih baik daripada unta merah. Dalam riwayat lain, lebih baik daripada terbitnya matahari. Terbit matahari satu nikmat yang besar. Buktinya kalau matahari tak terbit, apa jadi? Kelang kabut dunia. Kelang kabut dunia. Kita akan pasang elektrik 24 jam. Betul kan? Sebab 24 jam gelap. Tapi nikmatnya terbit matahari, Nabi nak bagi tahu, kalau saya cakap pada adik seorang, adik pun faham, adik beramal, saya dapat pahala ganjaran lebih besar daripada nikmat terbitnya matahari. Hanya jauh hari mengenal hadis Melayu. Betul. Sebab itulah Nabi dan para sahabat buat kerja dakwah gila-gila. Kenapa? Sampai sanggup berjihad, sampai sanggup mati. Sebab apa? Dia nampak dalam kepala dia, aku bukan mati, aku akan masuk syurga dengan mudah. Tapi kita tak nampak. Antara halangan kita, dunia tak dapat. Nak sampaikan, nanti kena buang kerja, nanti tak naik pangkat. Kita tak fikir pangkat kita di syurga. Okey, ni bagus ni anak muda. Saya nasihatkan anak muda yang dah datang, yang baru sampai, tolonglah. Bukan tolong ustaz, bukan tolong ulama dakwah, tolong diri sendiri. Nabi kata apa? Al-Quran syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq wa man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ila an-nar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia, Quran ni, Quran adalah pemberi syafaat yang pasti memberi kesan, ataupun Quran akan menjadi pendakwa yang pasti benar. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran depan dia, Nabi kata siapa menjadikan Quran depan dia, maksud apa tu? Dia baca, dia tadabbur, dia follow. Semua yang Quran cakap dia ikut. Sami'na wa ata'na. Maka apa kebaikannya? Nabi kata Quran akan bawa dia sampai ke pintu syurga. Jadi penyelamat kita di akhirat ataupun pembawa kita ke syurga ialah Quran. Dan sebaliknya, siapa yang letak Quran di belakang, siapa letak Quran di belakang, apa maksud dia? Dia tak baca, ataupun baca tapi tak faham, ataupun faham tapi tak ikut, tak follow. Itu makna letak di belakang. Maka Nabi kata Quran akan heret dia masuk neraka. Quran akan pastikan dia betul-betul masuk neraka. Jangan main-main dengan Quran. Jadi saya pesan pada diri saya dan khususnya orang muda, jangan tinggal Al-Quran dan jangan baca sahaja. Nabi kata ikut, bukan baca. Siapa baca, tadabbur dan ikut,
InsyaAllah hidupnya akan selamat. Tapi siapa abaikan Al-Quran, hidupnya tak akan selamat, walaupun nampak berjaya di dunia. Okey? Boleh insyaAllah. Jadi sekarang boleh tak ada masa lagi? Ada masa? Sikit je. Kita buka pada soal jawab. Apa yang saya boleh jawab, saya jawab. Maghrib pukul apa sini? 7.13. Okey. Siapa ada persoalan? Ni ada kerusi lagi. Ada satu. Ni ada kerusi. Ni kerusi. Haji. Ni satu, sini satu. Sini. Okey, ada soalan? Ada soalan? Kita pun saya bagi soalan. Apa? Tak ada soalan kan? Okey, saya bagi soalan. Apa hukum, apa kewajipan orang yang menuntut ilmu? Apa kewajipan dia? Wajib Sampaikan semuanya, jangan sembunyikan. menyampaikan semuanya, jangan sembunyikan. Sampai pada siapa? Nas, semua. Linnas. Surah apa? Ayat apa? Surah Ali Imran ayat 187. 187. Jangan ingat sekarang je, lepas keluar lupa. Ingat sampai bila-bila. Dia sebab itulah dia sepanjang kita berdakwah, khususnya kepada golongan aslam. Golongan aslam ni dia tak tanya awak ni belajar kat mana. Dia tak tanya awak ni ada CJ tak. Dia tak tanya. Apatah lagi yang kita cakap tu ayat Al-Quran, kita tunjuk okey pakcik, buka Quran ni, tengok terjemahan dia. Dia sendiri baca. Dan ada setengah ayat boleh faham. Dia sendiri baca, dia sendiri faham, dia yakin. Tapi kalau kita cakap kosong kan, kadang-kadang title dan ustaz, tapi dalil pun tak ada, orang pun tak yakin kan? Percayalah, pengalaman kami lah. Kami dah ajar asnaf sehingga sekarang kelas mereka istiqamah ada lebih kurang 1,000 lebih, satu Malaysia. Tak ada masalah. Mereka sangat mudah menerima. Bahkan sebahagian mereka sangat-sangat menunggu orang yang berilmu datang ajar mereka. Jangan tunggu, jangan harap asnaf pergi cari kita untuk bertanya ilmu. Jangan harap. Tunggulah sampai kucing bertanduk. Asnaf tak pergi. Betul tak? Tapi bila kita tawarkan secara percuma, datang rumah pula, ya Allah, seronok dia. Sangat seronok. Boleh? Cuba bayangkan ada ni, berapa ni? 50, 60, 70. Setiap seorang cari 2-3 asnaf. Setiap seorang cari 2-3 asnaf. Tawarkan untuk kelas. Kemudian bila ada asnaf, bagi tahu pada pihak kami, Ustaz Fuzaimi. Dan kalau boleh kita nak ada pelajar-pelajar tadabbur, ada yang memang belajar je. Saya dah sebut tadi. Jangan belajar saja. Kalau belajar saja, saya nak tanya, kalau kita ada duit, kalau ada orang duit banyak tapi tak keluarkan zakat, kita kata apa pada orang tu? Apa persepsi kita pada orang kaya tapi tak keluarkan zakat? Okey tak orang tu? Tak okey. Kenapa tak okey? Kedekut, terus keluarkan, haji bakhil kan? Dia pula kata pada kita, mengaji 10 tahun, lagi 10 kali bakhil. Sepatah pun tak bagi. Sebenarnya ilmu, zakat kepada ilmu ialah sampaikan. Siapa yang tak keluarkan, tak sampaikan ilmu, sebenarnya dia tak keluarkan zakat ilmunya.
Apatah lagi ancaman yang kita dengar daripada Quran dan hadis tadi. Okey? Jadi ingat, kita ada perjanjian tak dengan Allah? Bila kita berilmu, ada tak perjanjian dengan Allah? Wajib sampaikan dan tak boleh sembunyikan. Ada tak perjanjian? Surah apa? Tanya orang muda sikit. Orang muda ingatan dia segar, fresh. Surah apa? Surah Ali Imran ayat apa? Ha? Apa dia? 58 bukan. Bukan. Ha? 54. Surah Ali Imran ke surah Al-Maidah? Kadang-kadang jangan pergi jumpa asnah yang kita dah ajar. Dia tanya surah apa adik? Tengok dia mengajar kita kan. Okey. Dan kalau tak sampaikan, apa akibatnya? Kalau tak sampaikan ilmu, akibatnya ialah dilaknat oleh Allah dan semua makhluk Allah. Surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 159 dan 160. Okey. Allah bagi ancaman, siapa yang nak murtad, silakan, tidak akan memudaratkan Tuhan dan tak merugikan agama Islam. Tetapi Allah akan ganti dengan kaum yang lebih baik, yang sifatnya pertama, kuat sikit. Allah sayang pada dia dan kita nak apa lagi kalau Allah sayang pada kita? Allah sayang pada mereka dan mereka pun sayang pada Allah. Sifat kedua, lemah lembut dan berkasih sayang sesama orang Islam. Yang ketiga, tegas dengan orang kafir. Yang keempat, sentiasa berjihad. Berjihad ni umum. Kita bukan tahap berjihad dengan senjata, tapi berjihad dengan hujah. Yang keempat. Yang kelima, ni yang paling penting, yang tu dah lupa. Tidak takut apa saja celaan. Kalau kita baca bahasa Arab, laumata laim, semua dalam bentuk nakirah. Makna apa tu? Apa sahaja bentuk celaan, dan daripada siapa saja dia tak takut. Okey, surah apa? Al-Maidah 54. Okey. Dan Nabi berpesan, siapa yang ditanya tentang ilmu tapi dia tidak sampaikan, dia sembunyikan, maka apa kesannya di akhirat besok? Apa dia? Mulutnya akan diletak kekangan daripada api neraka. Okey. Dah. Habis soalan saya. Sekarang soalan pelajar pula. Pelajar yang belakang ada soalan? Mungkin timbul dalam kepala pelajar, macam mana saya nak mula sampaikan? Macam mana mula nak sampaikan? Dia sebenarnya sahabat-sahabat Nabi ada tak ikut kursus dakwah? Ada tak Abu Bakar ke Osman? Ada tak? Ada tak Nabi buat seminar dakwah? Ada? Tak ada. Tak ada. Tapi mereka lah pendakwah yang terbaik. Dari mana mereka belajar? Dari mana mereka belajar? Daripada Nabi. Tapi Nabi hanya tak ada buat ayat Quran je. Nabi tak begitu cara kaedahnya. Saya nak bagi tips cara nak menyampaikan. Pertama dan terakhir, iaitu sampai je dulu. Sampai je dulu. Dia bila kita dah sampaikan, daripada situ kita akan belajar. Saya tak pernah ikut kursus dakwah.
Tapi bila saya tadabbur Al-Quran, saya faham Al-Quran, saya dapat kekuatan. Bila dapat kekuatan, saya akan cakap. Saya tak takut pada siapa. Daripada situ kita akan dapat kekuatan dan Allah akan tolong kita. Percayalah, kadang-kadang orang ikut kursus dakwah seminggu, tapi bila depan dengan mad'u menggeletar, tak terkeluar. Sebab dia tak ada kekuatan. Sebab itulah sahabat, kekuatan sahabat apa dia? Nabi bila cakap Quran terus masuk kat sini, terus masuk kat sini. Tak ada benda lain dah. Dia tak takut pada siapa. Dia cakap. Quran cakap berdakwah, wajib berdakwah. Dan Quran juga cakap berdakwah dengan hikmah. Maka Nabi dan para sahabat cukup jaga adab berdakwah. Dan sebenarnya kita dalam bab lain kita cukup berhikmah. Betul tak? Tama-tama masa nak meminang, berhikmah tak? Pernah tak cakap kasar? Oh, pandai pula berhikmah kan? Tapi bila berdakwah, ustaz, saya tak pandai lah berhikmah ni. Cakap dengan makwa dia setengah jam, lembut je kan? Sebab tu saya kata, tips saya apa dah? Pergi je berdakwah, kamu akan dapat kekuatan. Cuma saya nak bagi pengalaman saya lah. Dia contohlah, kita banyak tekan pada asnah sebab apa? Sebab asnah dia perlukan bantuan. Jadi kita ambil peluang lah. Kita ambil peluang. Salahkah kita ambil peluang orang yang perlukan bantuan untuk kita sampaikan dakwah? Betul ke salah? Ke bentuk rasuah? Pakcik nak bantuan kan? Okey, dengar dulu. Ada tak contoh dalam Quran pendakwah bila orang tu perlu bantuan, dia berdakwah dulu baru dia sampaikan bantuan tersebut? Ada tak contoh dalam Quran? Ada? Ada. Dia pendakwah yang hebat. Bila orang perlukan bantuan, dia ambil peluang. Sebelum dia menjawab ataupun menunaikan hajat orang tu, dia pergi dakwah dulu. Dia cerita pasal Tuhan. Ada? Kisah Nabi Yusuf. Bila tu? Bila Nabi Yusuf berdakwah dalam penjara kan? Asalnya dua pemuda yang sama-sama banduan. Dia tanya apa pada Nabi Yusuf? Aku bermimpi, bolehkah kamu takbir mimpi? Hajat kan? Nabi Yusuf jawab terus takbir mimpi ataupun Nabi Yusuf berdakwah dulu? Itu kebijaksanaan pendakwah. Sebab itulah kita bila dakwah pada asnah, dia berhajat bantuan ke apakah, kita cakap bagi tazkirah, dia akan dengar. Betul tak? Tapi kalau bagi tazkirah pada orang kaya, dia dengar tak? Kamu nak apa ni? Nak duit? Aku bagi duit je. Betul tak? Dakwah untuk semua. Tapi sebab orang kaya ni, orang berada ni, biasa dia mudah. Dia banyak akses untuk cari ilmu. Betul tak? Dia boleh pergi masjid, dia boleh bayar, dia boleh jemput ustaz datang ke rumah. Tapi asnah? Ada tak asnah jemput ustaz, dia ceramah di rumah dia? Kemudian asnah bayar? Tak ada. Ada. Jadi bila kita pergi rumah asnah kan, tanya dulu, bagi dia cakap dulu. Tanya dia tentang nama, latar belakang dia, kehidupan dia, kerja apa, anak berapa kan, apa masalah. Biar dia cakap dulu, dengar dulu. Biar dia rasa kita nak bantu dia. Jangan dia rasa ni nak dakwah aku lah ni. Dari mula-mula tengok terus bercakap kan, bagi bayang. Dengarlah masalah aku sama kan. Jadi kita dengar dulu. Bagi dia cakap setengah jam. Jangan potong. Lepas tu kita dengar. Barulah kita cakap, bantu selesaikan masalah. Jangan cakap pasal dakwah lagi. Bila dia rasa baguslah nak tolong aku, dan memang tolong betul. Dia tengok yang lepas-lepas banyak tolong kan. Daripada situ kita bagi tazkirah, dia akan dengar. 5 minit. Tazkirah tak perlu panjang. Yang panjang ni ustaz ceramah kuliah maghrib, bagilah setengah jam, sejam. Forum perdana kan. Ini tazkirah pada asnah, tak payahlah sejam. Kita pun tak ada modal nak cakap sejam kan. 5 minit cukup lah. Kadang-kadang jin beriman, jin kan, yang kafir beriman, sebab dia dengar Nabi baca Al-Quran je, bukan dengar ceramah Nabi. Dengar Nabi baca Quran saja, Nabi pun tak sedar jin ada, boleh beriman. Betul tak? Itu kesan Al-Quran.
Jadi yang kedua, tips yang kedua, kalau boleh, kalau kita cakap tu biarlah daripada Quran. Ada dalil, kita sebut. Kalau lagi bagus, kita bagi Quran terjemah, suruh dia buka. Kalau dia boleh baca, biar dia sendiri buka. Biar dia sendiri baca terjemahan. Supaya apa? Dia lebih yakin ini daripada Allah, bukan daripada mulut ustaz. Oh, rupa-rupanya mudah nak faham Al-Quran. Bukan semua ayat. Ada ayat yang simple kita boleh faham. Lepas tu kita tawarkan kelas. Lepas tu kita follow up, insya-Allah. Dan ada asnah yang dah istiqamah dengan kelas kita, ada perubahan dan perlukan bantuan tetap, kita bagi bantuan tetap. Supaya apa? Supaya dia fokus untuk belajar. Kita nak dia berilmu je. Kalau dia berilmu, insya-Allah selesai masalah dia. Tapi kalau Syekh bagi bantuan, tak belajar, tak akan selesai masalah. Okey. Boleh? Dan saya sambil bercakap ni sambil menunggu soalan. Tak ada soalan? Tak ada? Ustaz, banyak orang sekarang belajar, tapi banyak kan tak faham apa yang dia belajar. Sebab contohnya bila dia belajar, dia tak amalkan. Ini soalannya? Soalannya, apa benda dia belajar? Yang kata dia dah faham, dia sampai kepada orang, jangan dia sendiri tak amal. Okey, Nabi kata orang yang belajar ni seumpama tanah. Ada 3 jenis tanah. Satu tanah yang subur. Bila turun hujan, apa jadi dengan tanah tu? Dia akan menumbuhkan tumbuhan. Dan tumbuhan tu akan memberi manfaat kepada orang lain. Ya, itu orang yang belajar hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang suci. Yang kedua, tanah yang dia tanah keras. Dia tak boleh tanah tak boleh menumbuh, hujan tak boleh menumbuhkan tumbuhan. Orang tu hati yang mati. Jadi bila belajar dalam keadaan hati mati, hati keras, dia tak masuk. Zaman Nabi ada tak orang yang belajar dengan Nabi sendiri, dengan tazkirah Nabi, tapi langsung tak masuk dalam hati? Ada? Siapa? Orang munafik. Siapa yang mengajar? Pendakwa yang terhebat, tapi tak masuk. Sebab apa? Sebab hati dia tak ikhlas. Tak ikhlas. Ada orang yang tanah tu bila turun hujan, tanah tu boleh menakung air, tapi tak boleh menumbuhkan tumbuhan. Orang lain yang datang ambil faedah daripada air. Tanah tu tak ada faedah. Tanah tu tak dapat faedah daripada air. Contoh, ada orang masuk kelas, dia boleh ingat, dia boleh hafal, tapi dia tak amal ataupun dia tak faham. Dia cerita pada orang yang tak masuk kelas. Orang yang tak masuk kelas bila dengar, faham, orang tu yang amal. Yang ni Nabi kata apa? Naddarallahu mra'an. Allah menjadikan muka seseorang itu berseri di akhirat besok. Siapa dia? Yang bila dengar ilmu dalam majlis, dia sampaikan pada orang. Kadang-kadang Nabi kata orang yang disampaikan, yang tak datang tu lebih faham daripada orang yang berada dalam majlis. Kan ada orang yang bila dengar terus hafal. Hafal Quran ke hafal hadis, tapi dia tak faham makna. Dia pun cerita pada orang. Orang yang sebenarnya orang yang ada bakat untuk faham. Orang yang diceritakan faham amal saya bakat, orang tu lebih besar faedah. Tapi dia tak datang majlis ilmu. Faham tak? Jadi semua bergantung pada apa? Hati. Ramai orang belajar tapi tak amalkan. Ramai. Sebab itulah antara yang awal-awal dicampak dalam neraka siapa? Orang jahil ke orang berilmu? Jadi itulah, belajar tapi tak amal. Ataupun belajar sampaikan tapi tak ikhlas, riak. Okey? Jadi asasnya ikhlaskan hati kita. Okey? Jadi kita tengok lepas ni siapa yang faham, siapa yang amal dan siapa yang sampaikan, insya-Allah. Saya doakan pada Allah supaya Allah beri hidayah pada kita, Allah beri kekuatan pada kita untuk menjalankan tanggungjawab kita sebagai penuntut ilmu.
sehingga kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah kata wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Allah puji, siapa lagi yang lebih baik ni? Siapa lagi lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Bukan doktor, bukan engineer, bukan pemimpin politik, tapi pendakwah. Okey, cukup. Orang muda ada soalan? Tak ada? Orang muda tunggu nak berjihad kan? Okey, kalau tak ada, cukup setakat ni. Saya rasa kita ada jamuan sikit. Ada antara benda yang kita sampaikan bila kita pergi berdakwah berdaksnah, buku poket ni. Kadang-kadang kita ada ilmu tapi tak pandai cakap. Bila cakap mati kutu kan. Okey, beritahu, pakcik saya ada ilmu tapi tak boleh cakap. Pakcik baca buku ni je lah. Buku ni kenapa anda wajib salat. Saya buat dalam bentuk soal jawab dan ada dalil. Bila dia rasa pentingnya salat dan perlunya salat, suruh dia baca buku ni, Sifat Solat Nabi. Simple je, siap dengan bergambar dan dalil. Lepas tu, ini yang pertama sekali lah, matlamat hidup. Kenapa kita diciptakan oleh Allah? Semua yang sesat ke barat ni sebab tak tahu matlamat hidup. Mereka ingat mereka hidup untuk bergembira, berseronok. Tak. Dunia adalah ujian. Dan bila ada musibah, macam tadi kita ziarah, suami dia baru meninggal 2 bulan kan, masih muda, anak masih kecil. Cuba bayangkan kita duduk tempat dia, dan dia miskin, hilang tempat bergantung. Kita bagi buku ni. Musibah adalah nikmat. Kalau orang faham, dia berseronok bila dia ditimpa musibah. Sebab apa? Itulah tanda Allah sayang pada kita. Ini pasal Ramadan. Jangan bagi lagi. Ini pasal Ramadan. Kemudian yang paling penting pada kita nak semua madu'un kita, tak kira lah aslam ke siapa, akhirnya mereka faham Al-Quran. Jadi kita nak mereka faham pentingnya tadabbur Al-Quran. Jangan baca saja, jangan khatam saja. Selagi dia tak faham pentingnya tadabbur, dia tak akan pergi kelas tadabbur. Buku ni menceritakan Quran bukan untuk dibaca dan dikhatam sahaja, tapi kena tadabbur, kena faham, kena amal dan kena sampaikan. Ini bila dia dah okey, bagilah mereka baca zikir pagi petang. Kan? Amalan sunnah Nabi. Dan bila lagi okey, bagi buku ni. 72 doa zikir harian Rasulullah. Daripada bangun pagi, pakai baju pun ada doa. Ni ramai pakai baju tapi tak baca doa, betul? Baca doa tadi pakai baju. Tak baca, kena beli buku ni. Siapa yang tak baca doa tak pernah, wajib beli buku ni. Sebab apa? Kita mendakwa kita cinta Rasulullah, tapi banyak sunnah Nabi yang simple kita tak buat. Jadi ini buku-buku yang kita akan bagi pada asnaf, dan kita bagi percuma. Kalau untuk asnaf, untuk tahu, kita bagi percuma. Jadi siapa yang ada asnaf, bagi tahu kita akan bagi buku. Boleh kontak Ustaz Fuzaimi, kita akan bagi percuma. Tapi kalau untuk dia, memang dia kena beli, sebab dia memang orang kaya. Kalau asnaf tu sakit, ini panduan solat orang sakit. Kadang-kadang masa sihat dia solat, bila sakit tak solat. Ini panduan bergambar. Jadi ada semua 3, 4, 5, 6, 7, 8 siri. Boleh beli ya. Kita jual setiap buku ni. Ni yang paling nipis ni RM3.5 sahaja. Selain pada tu RM4.5. Yang panduan solat orang sakit kita bagi percuma. Jadi siapa nak beli, boleh ada kat sini. Dan siapa yang nak bagi pada asnaf, bagi tahu pada kita. Kita akan bagi secara percuma. Okey, ada lagi soalan? Tak ada. Kalau tak ada, cukup setakat ni. Sekiranya ada yang terkasar bahasa, saya minta maaf. Semoga kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak kat dunia, di surga insya-Allah.
Dan kita sama-sama tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.